Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi was sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik. Boleh tolong mute sebab ada yang tak mute. Baik. Hari ini kita merujuk kepada ayat yang ke-5. Maaf selamat masuk. Dan pada minggu lepas kita ulang kaji ayat yang berbunyi wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan kita membincangkan pada minggu yang lepas bahawasanya Allah SWT mengatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan sebagai amaran kepada mereka-mereka yang mengadakan anak kepada Allah SWT. Dan kita membincangkan pada minggu yang lepas juga di sini ada tiga jenis ancaman. Pertama untuk orang-orang musyrikin Mekah yang mengatakan bahawasanya berhala-berhala yang ada di kota Mekah itu sebahagiannya itu adalah bersifat anak-anak perempuan kepada Allah SWT. Yang kedua ialah yang dikatakan ancaman kepada orang-orang Nasrani yang menisbahkan Tuhan kepada Tuhan mempunyai anak. Yang ketiga ialah orang Yahudi yang menisbahkan Uzair sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi itu pada minggu yang lepas. Nah, kita hari masuk kepada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sebenarnya mereka, Allah mengatakan mereka, siapa? Mereka yang menisbahkan anak kepada Tuhan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Nah, maknanya apa? Mereka membuat mengatakan bahawa Tuhan ada anak ni, dia tak ada pengetahuan tentangnya. Maknanya dia main cakap saja. Dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Jadi besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Jadi maksudnya Allah SWT menegur orang-orang ini sebab pertama mereka menyatakan sesuatu tanpa ilmu. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, bagaimana mungkin Tuhan punya anak? Kenapa? Sebab logika. Logika kekuasaan. Logika mengatakan sesuatu yang berkuasa itu, dia tidak boleh berkongsi kekuasaannya. Kenapa? Kalau kita kata Tuhan itu punya anak, atau Tuhan pun mempunyai sekutu baginya. Kan ada lebih daripada satu Tuhan, maka di situ akan berlaku keadaan yang mana Tuhan ini sebagaimana kebiasaan makhluk, mana Tuhan ini akan beza-beza pendapat untuk membuat keputusan. Kekuasaan itu maknanya tak ada kekuasaan yang tunggal, kekuasaan yang unggul. Maknanya apa? Ada kekuasaan berkongsi. Maknanya Tuhan tu tak berkuasa sangatlah. Sebab apa? Banyak yang berkongsi kuasa dekat situ. Maka di situ dia kata logikanya di mana? Dan proses. Kalau Tuhan itu mempunyai anak, bagaimana mungkin berlaku proses orang Tuhan itu mempunyai anak? Maknanya proses dia memperanakkan. Proses memperanakkan. Dia kata para ulama itulah proses yang mana menampakkan kelemahan. Sebagaimana seorang ibu bila mana melahirkan anak. Bagaimana? Kan kita tu seorang ibu bila melahirkan seorang anak. Proses yang melemahkan diri mereka. Proses yang mendatangkan bersamanya pelbagai masalah yang menunjukkan kelemahan seorang ibu itu sendiri. Kan dengan keadaannya bila mana sambung pula dengan nifas sebenarnya. Maka sebab kalau kita membaca ayat ini, dia kata apa? Wa qalu takhadallahu walada subhana. Selalu ayat Quran kalau mengatakan tentang perkara ini, mereka mengatakan subhana. Maksudnya apa? Maha suci Allah. Allah tu sifatnya tak macam gitu. Sebab kalau dia ada anak, maknanya apa? Secara logika, akal tu tak boleh diterima. Dan tak boleh diterima bahawasanya Tuhan tu ada anak. Kan?
Dan keduanya pula tak boleh terima sebab ia menampakkan tentang lemahnya Tuhan. Sebab Al-Quran menjawab tanggapan-tanggapan mengatakan Tuhan punya anak dengan mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dia yakni Allah, Tuhan yang tunggal. Tunggal. Maknanya apa? Dia tak berkongsi kekuasaan. Dia ini tak ada dia ini lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak dan tidak dia ini diberanakkan. Itu Allah SWT. Dia tak beranak dan tidak diberanakkannya apa? Kalau dia beranak, dia lemah. Sebab proses memperanakkan itu adalah proses yang menampakkan kelemahan. Dan kalau dia diberanakkan juga dia lemah sebab apa? Ada kuasa lagi tinggi pada Allah SWT. Sebab dia kena dilahirkan. Jadi tak mungkin. Jadi secara logika ini, dia tak masuk akal. Itu sebab agama ini, dia mengharamkan bagi umatnya, agama Islam mengharamkan umatnya daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan pemikiran mereka. Yang merosakkan kemampuan nalar pemikiran mereka untuk berfikir secara logika. Sebab akidah ini perkara yang logik. Sebab berkata tentang Tuhan ni perkara yang logik. Contoh, benda pertama yang kita belajar tentang Tuhan apa? Allahu wujud. Allah itu ada. Maknanya kalau kita kata ada tu, Allah itu ada, dia ada dua perkara kita nak perhatikan kat sini. Allah itu ada, maknanya apa? Allah itu sebelum dia tidak ada permulaan dan dia tidak ada kesudahan. Dia sentiasa ada. Maka ini menafikan tanggapan bahawa Allah itu diberanakkan. Dan Allah itu sentiasa ada. Maknanya apa? Dia ini berkuasa, Allah ini sangat berkuasa sampaikan dia ini sebelum ada kata orang-orang ulama, sebelum ada perkataan ada itu Allah dah ada. Kan perkataan ada kan? Kita bahasa kita Tuan Putih ADA, ada. Sebelum ada perkataan ada tu, belum manusia memikirkan perkataan ada ni, Allah dah ada dah. Kan Allah sudah ada pun. Maknanya apa? Allah berkuasa. Nak tahu sesuatu itu berkuasa, dia mampu mengawal keberadaannya dan boleh menghalang ketiadaannya. Itu tanda kekuasaan. Maknanya dia ni boleh mengawal, dia boleh mengawal keadaan dia. Dia boleh macam kita nak ada kat dunia ni, kita tak boleh kawal. Kita ada sebab mak kita lahirkan kita. Kita tak boleh adakan diri kita sendiri. Kan? Tengok dalam grup ni ada tak yang boleh tanya siapa boleh tanya-tanya kepada orang, aku ni boleh buat claim aku ni beranak belum tak diberanakkan. Aku ada gitu aje. Mustahil. Semua kita ni diadakan. Tapi Allah tu ada dengan sendiri. Kan ada dengan sendirinya. Maknanya apa? Tak ada istilah Allah SWT ni sebelum ni Allah tak ada, sekarang dia ada. Tak ada. Allah memang sentiasa ada. Dan Allah itu kekal ada. Kita pula dah ada sekarang. Nanti tak ada. Jadi itu berkuasa Allah SWT. Sebab kalau kita kata Allah tu ada, Tuhan tu punya anak. Kita Tuhan tu punya anak. Maknanya apa? Dia adalah melalui proses yang mana dia, yang anak tu diadakan. Kan anak Tuhan, Tuhan juga kan. Kalau anak Tuhan, Tuhan juga diadakan. Jadi mustahil. Jadi agama mengajar kita sentiasa melihat dengan lensa logika pada keberadaan Allah SWT. Cara logika saja, mustahil Tuhan itu tak ada, mustahil Tuhan itu beranak dan diberanakkan. Tak boleh. Sebab dia suruh kita fikir. Jadi dia tanya, sebab kalau orang buat klaim, ada anak ni, tanya dia, logika dia mana? Kan, jangan tanya lain, dalil ke nas tak apa, cakap dengan dia, logikanya mana? Where is the logic in that? Dan selalu mereka tak boleh menjawab. Nah, sekarang ditanya pula dalam ayat ini, kenapa tak boleh jawab? Kenapa? Sebab mereka ini tidak juga bagi datuk nenek mereka. Apa maksudnya? Ikut-ikut. Aku gini sebab memang agama ni aku dapat daripada datuk nenek aku. Aku gini sebab dapat datuk nenek aku. Ini mereka punya jawapan. Maksudnya apa? Aku dapat dari datuk nenek aku. Ini satu teguran Allah SWT. Walaupun untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang mengatakan Allah ada anak dan sebagainya, ia teguran untuk kita. Sekarang tanya diri kita. Kita semua ni, kebanyakan kita lah, lahir dalam agama Islam. Lahir kan? Tanggungjawab kita, sebab Nabi katakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi orang-orang yang beriman. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kan? Kenapa jadi wajib? Dah beranak jadi orang Islam tu okey je apa? Kenapa nak kena belajar lagi tentang Islam? Dah jadi orang Islam lah, dah okey lah. Kenapa kena belajar lagi? Sebab nak menolak perbuatan orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah.
Yang mana bila dah beranak je, bila ditanya mereka kenapa dalam agama ini, aku ikut datuk nenek aku ikut datuk nenek aku. Maka tak boleh. Agama menyuruh kita untuk menghargai agama itu dengan mempelajarinya. Sebab dasar agama tu ilmu. Sebab bila turun Al-Quran tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa? Menciptakan kita. Kita yang lahir ni jangan pernah rasa, aku dah Islam, ikut je lah. Itu jadi masalah. Sebab kenapa? Tak ada jaminan kalau kita lahir Islam, kita akan mati dalam keadaan Islam. Tak ada jaminan. Sebab apa? Ya, kita lahir, dia memang ada iman. Yang memelihara iman itu adalah ilmu. Yang memelihara iman itu adalah ilmu. Jadi sebab kena belajar. Tak boleh tak belajar. Dan apa yang kita belajar, kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal Allah. Sebab awal beranak, azan. Awal beranak, iqamah. Kenapa? Kenal Allah. Sebab ulama pun kata, setengah ulama-ulama, terutama ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Melayu kita, kalau kita lahir selalu ada proses apa? Ada proses berzanji, ada proses marhaban. Kenapa? Kau dah kenal Allah, nanti kita ajak pula buat majlis supaya budak ni kenal pula Rasul. Kenapa gitu? Kenal dua-dua. Penting. Supaya bila kita lahir, tak jadi orang yang, maaf kata, inilah masalah kita, antara masalah besar kita akhir zaman ni, orang tak menghargai agama dia. Sebab apa? Dari kecil tak ditanam. Bila dah besar, bila disuguhkan agama tu padanya, diberitahu agama padanya, dia tolak. Atau dia tak percaya, atau dia tak menghargai. Agama dianggap sambil lewa, tak dihargai. Sebab apa? Benda dah memang ada. Kan? Tahu-tahu kalau kita ni jenis yang lahir, tahu-tahu dah senang. Maaf kata, kalau orang dah biasa senang, dia tak tahu, kan, dia tak menghargai kesenangan yang dia ada. Daripada kecil sampai besar, semua yang dia nak diadakan baginya. Semua benda-benda yang nak, semua memang dah ada untuk dia. Dia tak tahu susahnya, nilainya ada benda tu. Kan, dia tak tahu betapa susah dapat benda tersebut. Sebab para sahabat Nabi SAW, mereka ni orang sangat teguh dan kuat iman mereka. Kenapa kuat dan teguh iman mereka? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang mana bila mereka ini bukanlah orang yang kebanyakannya lahir dengan agama Islam. Tak. Generasi pertama Islam tu tak semuanya itu, tak ada pun yang sebenarnya lahir dalam agama Islam. Kan, para sahabat Nabi itu, mereka dapat dengan susah payah, dapat dengan bila dapat nak dipertahankan, bila dapat untuk diperjuangkan, bila dapat itu untuk dijaga, dapat dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya, itu buat mereka menghargainya. Sebab kita ni bila jadi orang, bila dapat agama tu, pegang agama ni, belajar tentang agama. Sebab apa? Kita nak pegang sampai akhir zaman, sampai akhir usia kita, sampai kita menghadap Allah SWT. Saya dah pernah katakan minggu lepas tentang tamsilan kunci. Jaga kunci dalam dada kita ni, iaitu kunci iman. Macam mana nak jaga? Yang menjaganya adalah ilmu. Yang menjaga iman kita adalah ilmu. Dan ini juga adalah satu teguran Allah secara tak langsung. Kepada apa? Kepada orang-orang yang mana, kenapa seorang anak tu dia dapat agama, dia tak menghargai. Dia beranak dah agama Islam, dia tak menghargai. Kenapa? Orang tua main peranan. Ibu bapa, bukan orang tua mana-mana. Kita, ibu bapa main peranan untuk mengajarkan agama. Kenapa anak kita tak menghargai? Kenapa anak kita main ikut aja? Sebab kita tak mengajarkan. Mula setiap masalah dalam rumah tangga itu kena perhatikan muhasabah kita. Anak kita tak menghargai agama, tak suka agama. Tengok kita ni awalnya macam mana bila kita membesarkan mereka. Itu penting. Jangan pernah sambil lewa membesarkan anak. Sebab kalau dah lambat, dah terlepas waktunya, nanti susah. Bukan kata mustahil, tapi makin susah. Makin awal, sebab kata pepatah Melayu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Susah-susah besarkan anak. Susah-susah mengajarkannya akidah. Susah-susah ajarkannya tauhid. Susah-susah dahulu, nanti dah besar, dia jadi alah bisa tegal biasa. Dia mungkin saja mengamalkan, dia kenal agama tu. Kenapa mula-mula nak ajar anak agama susah? Sebab susahlah, kita tengah bekerja, kita ada tanggungjawab sendiri, nak ajar dia agama lagi. Sebab ada orang ambil jalan mudah, hantar sana, hantar sini. Tapi yang awal-awal tu, ibu bapa tu kena letakkan dasar kita. Kita yang kena mula-mula ajar dia mengaji, luangkan masa untuk dia, berikan dia perhatian, berikan dia pengajaran pendidikan. Itu susah. Itu susah. Kan, nak bahagikan masa kerja, dengan mana balik kerja, nak ajar anak kita, susah. Kita pun ada kemahuan kita pun ada yang benda yang kita nak kejarkan. Susah. Tapi bila dah besar, jadi senang. Tapi kalau kita mulanya senang,
Oh, kita tak ajar nak tahu apa-apa. Biarkan aja lah besarkan apa dia nak kita bagi. Kan dari segi keperluan dia tak salah pun. Tapi kita tak pegang keperluan agama. Kita ambil sambil lewa. Kita just sibukkan dengan hiburan. Kita sibukkan dengan perkara-perkara yang penting tapi tak sepenting dengan pendidikan agama. Nanti dah besar kita susah pula. Bila mana dia tanya kita, kenapa kena buat ini? Kenapa kena buat itu? Apa benda ni nak kita nak buat? Kenapa nak kena semayang? Tiba-tiba nak kena semayang. Dulu tak pernah pun semayang, kan kena semayang. Kalau kita daripada awal dah menampakkan pentingnya solat, pentingnya mengaji, pentingnya belajar kepada anak kita, bila dah besar, dia akan ikut sama. Tapi kalau kita dari awal tak pernah menampakkan, tak pernah mendidikkan, jadi susah. Ini sebenarnya ayat ini teguran. Sebab kita baca Quran, jangan tengok tu tegur, oh ni cakap pasal orang musyrikin Mekah. Ini cakap pasal orang-orang Nasrani, cakap pasal orang Yahudi. Memang cakap tentang mereka, tapi pengajarannya kita ambil. Jadi pengajaran pertama, kalau tukang catat nak catat, pertama pengajaran daripada ayat kelima ialah kita dalam bab beragama jangan suka ikut-ikut. Cara memelihara agama dan menghargainya ialah dengan kita belajar dengan bersungguh. Yang pengajaran kedua ialah menjadikan diri kita ini sentiasa sebagai orang tua untuk sentiasa memastikan, ibu bapa memastikan bahawasanya ilmu itu disampaikan kepada anak kita. Termasuk menyampaikan ilmu itu ialah menjawab persoalan mereka, anak-anak kita. Dan melentur buluh biar dari rebungnya. Lebih awal kita ajar anak kita, lebih mudah urusan kita. Jangan sampai tak diajar. Habis dah besar ustaz, macam mana dah susah gini? Inilah perjuangan kita sekarang dah besar. Bila anak kita dah remaja, dah susah nak menghargai agama. Dia tak nak menghargai agama. Beruntunglah kita-kita yang kalau ada anak, sekurang-kurangnya jaga agama dia, jaga solat dia. Kan, bersabarlah bagi kita yang ada anak yang dah besar gini pun tak menghargai agama. Doa-doalah selalu. Okey. Sebagai penutup ayat ke-6. فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Nah, ayat ini menampakkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kenapa? Nabi ni susah hati. Kenapa susah hati? Sebab umat tu tak menerima ajaran baginda. Kenapa dia susah hati sangat? Sebab Nabi sayangkan umat. Takut nanti mereka masuk neraka dengan sebab tak beriman. Itu susah hatinya Nabi. Beza dengan kita, bila orang tak beriman, bila orang itu tak berderhaka, kita kadang-kadang suka pula. Memang patutlah ni ahli neraka semua hidup. Kita kadang gitu. Tapi Nabi tak. Bila Nabi sampaikan dengan penuh kasih sayang. Ini pengajaran seterusnya. Dalam kita menyampaikan kebaikan, kena ada sifat kasih sayang. Ini Nabi tu ada kasih sayang luar biasa kepada umat dia. Hatta orang yang menyakiti baginda tu, Nabi ada harapan yang tinggi untuk mereka. Disebab dalam peperangan Uhud, Nabi SAW itu muka sampai ada berdarah. Muka Nabi sampai berdarah teramat sangat. Dengan segala kesakitan baginda itu, tapi gitu pun Nabi doakan untuk umatnya. Apa Nabi doakan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Ini orang-orang yang sakiti Nabi. Sebab Nabi ni, ayat ni mengatakan, Nabi susah hati sangat. Sebab apa? Orang tak terima ajaran dia. Bukan pasal apa, tapi sebab takutlah kalau mereka tak dapat ajaran ni, nanti akhirat macam mana keadaan mereka. Risau Nabi. Kan? Sebab risaunya Nabi, sayangnya Nabi kepada umatnya melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Mungkin seorang ibu dia sayang pada anaknya mungkin pada bab tak cukup makan hari ini, tak cukup tidur anak ini, macam-macam kan. Tapi kasih sayang ibu tu kadang-kadang ada masanya terlupa bahawasanya ada akhirat. Anak ini dia belum tahu agama, anak yang tak kenal agama, dia tak ada macam gitu. Tapi Nabi ni dia fikir jauh. Bukan saja keperluan dunia. Nabi fikir pasal akhirat terselamatnya anak tersebut. Jadi kita kalau jadi orang tua pun kena ada kasih sayang macam Nabi gitu. Ambil berat. Tapi Allah berikan satu juga nasihat kepada Nabi SAW bahawasanya apa? Jangan sampai macam gitu. Tugas kita ni adalah menyampaikan. Kasihan memang kasihan. Naluri manusia itu kasihan. Tapi untuk menjaga jiwa kita pula, jangan kita kalau orang tu sendiri tak nak ambil berat, maka kita dah sampaikan, Alhamdulillah. Kan kita dah sampaikan, serah pada Allah SWT. Jadi tugas kita menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dalam surah Yasin ni katakan apa? Tiada apanya? Tiada atas kami orang-orang yang menyampaikan melainkan kadar menyampaikan.
Hidayah tu milik Allah. Kita ajar orang. Macam kita ajar ngaji kan. Kita boleh ajar apa yang kita nak. Tapi takdirnya dia tak faham. Memang tak faham. Sebab apa? Dan kita memang boleh ajar. Tapi kalau tak faham, nak buat macam mana? Jangan marah sangat. Sebab jadi orang yang mengajar Quran. Kan, yang mengajar Quran. Jangan tak sabar. Sebab apa? Allah tetapkan macam gitu. Kan, kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Tapi orang tu tak faham. Kan, ni lagi buat hafalan ni. Dah berapa kali pusing ayat 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dah masuk ni kan. Masuk. Ini belum masuk ayat. Nasib baik tak masuk ayat gua lagi. Kau kan kita kali masuk gua kan. Keluar masuk gua. Kan, kita belum lagi masuk bab tu. Kita susah nak hafal. Sabar. Sebab pada setiap yang kita sampaikan tu, Allah letakkan batas bagi yang menyampaikan. Ada yang boleh tak ada batas ni. Oh, kalau kita cakap senang faham. Ada yang cakap hari ini ingat, besok lupa. Ada yang cakap hari ini lupa, tiba-tiba besok ingat pula. Ada yang tak ingat terus. Tak ada masalah. Sebab Nabi mengatakan, ini semua bagi yang mengajar dan belajar. Dua-dua dapat pahala dah. Sebab dua-dua tengah berusaha. Jangan sampai hilang perasaan tu macam kita putus asa. Sebab Allah tegur. Dalam kita sayang sangat, nak sangat dia jadi baik, jangan lupa kebaikan tu telah pun diperoleh dengan kita menyampaikan. Jangan pernah terbatas, aku dah sampaikan pun tak faham-faham. Jangan, sebab apa? Bila kita menyampaikan tu dah pahala. Bila kita menyampaikan tu dah dapat kebaikan dah. Dan ada kebaikan memakan masa. Ada kebaikan tu makan masa kita sampaikan, mungkin sekarang orang tu susah nak ingat. Kan ada seorang hamba Allah ni, dia bilang dengan saya, bertahun-tahun, maaf kata bertahun-tahun, kan isterinya lama tak semayang. 40 tahun kahwin, isteri tak semayang. Memberitahu pada saya, 40 tahun saya tak semayang, susah hati saya. Saya kata kepada dia, kadang-kadang 40 tahun kita, dia waktu kita hidup, dia tak akan menghargai perintah kita. Maaf kata Tuan, nanti Tuan meninggal, mungkin baru waktu itulah dia akan sedar. Macam mana beberapa orang anak, dia tak nak dengar cakap mak dia. Bila mak dia meninggal, waktu itulah yang semayang jenazah tu pertama kali dia mula semayang. Tak ada masalah bagi kita, sampaikan sahaja. Jangan pernah putus asa dalam menyampaikan. Kemudian doa pada Allah SWT supaya yang kita sampaikan tu mereka dapat menggapainya. Mereka dapat mencapainya. Dan serahkan pada Allah SWT. Dan ada orang memang tak nak terima. Bukan tak boleh terima. Ada kita ngaji. Kan? Ada kita ngaji. Kita ni semua geng-geng ngaji termasuk diri saya. Kalau guru cakap pun tak faham. Itu tak boleh terima. Bukan tak nak terima. Tak boleh terima. Sebab kita bezakan. Kalau kita ngajar murid kita. Kita kadang-kadang marah sebab apa? Kita ingatkan dia tak nak terima. Bukan dia tak nak. Kalau betul-betul dia memang nak faham apa yang kita cakap ni. Kalau kita ajar ngaji ni kan. Kita memang nak dia faham. Dia pun kalau boleh nak faham. Tapi apakan daya, masa tak akan kembali, hancur musnahlah segalanya. Dalam lagu raya pula. Kan? Dia bukan apa, dia memang tak boleh faham. Bezakan dengan orang yang tak nak faham. Kalau orang tak nak faham, dia tak duduk pun kelas Quran. Ini dia dah duduk. Kita bayangkan setengah orang kan. Dia ni dah bertahun-tahun duduk kelas ngaji. Kita tengok bacaan kau ni sama aja, tak ada peningkatan. Sebab kemungkinan besar dia tak boleh faham sepantas orang yang boleh faham. Tapi dia bukan orang yang tak nak faham. Yang tak nak faham tu dia jangan kata nak duduk. Kan? Dia dengar pasal ni pun dia tak akan dekat kelas macam gini. Jadi bezakan dengan yang tak boleh faham dengan yang tak nak faham. Jadi yang ini Allah tegur bagi siapa Nabi? Yang tak nak faham. Yang Abu Jahalnya, yang Abu Lahabnya, yang Utbah bin Rabi'ahnya, yang Syaibah bin Rabi'ahnya, yang Umayyah bin Khalafnya. Ini yang Allah tegur kepada Nabi SAW. Jangan kalau mereka ni, kalau dakwah mereka tetap itu, sampaikan sahaja. Doakan, dah. Jangan rasa berat sangat untuk mereka. Sebab apa? Sebab mereka dah memang tak nak. Dah terkunci hati mereka. Mereka fi qulubi maradun. Hati mereka tu memang ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Memang dah tambah lagi penyakit. Jangan risau sangat. Dah sampaikan, dah ya udah kan bahasanya. Dah sampaikan sudah. Kan? Gitu. Dan bagi yang kita sayang pula, kalau kita sayang sangat, tetap mendoakan. Dah sampaikan, doakan. Sampaikan dengan ibarat, boleh saya katakan sampaikan kasih sayang maknanya apa? Jangan putus asa. Jangan rasa macam terbeban sangat sebab Allah bersama kita. Kan? Dan hidayah itu bagi setengah orang memakan masa. Jadi kesimpulan ayat kelima ke enam ni kaitannya apa? Kan nampak kaitan kelima yang keenam apa kaitan dia? Kelima, orang tak nak mengajar. Orang yang tak nak menyampaikan. Orang tua yang tak menyampaikan, anaknya besar dalam keadaan apa? Sambil lewa tentang urusan agamanya. Ayat kelima. Ayat keenam pula ialah mengajar kita. Bila kita sampaikan pula, sampaikan dengan penuh kasih sayang, dan kalau mereka tak menerimanya, jangan rasa terbeban sangat, teruskan berdoa dan serahkan urusan pada Allah SWT. Itu Allah memujuk kita. Itu kaitan ayat kelima dan keenam. Jadi pengajaran kelima dah terangkan, kita membesar,
Jangan kita jadi orang yang tidak belajar. Belajarlah agama. Yang kedua ialah jadi orang tua, jadi bapa, sampaikanlah agama kepada anak-anak kita. Lebih awal usia, lebih baik. Yang ketiga, ayat ke-6 pula pengajarannya untuk diri kita ialah ajarkan ilmu, ajarkan agama itu dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh harapan agar yang kita sampaikan itu orang faham. Yang keempat pula, bila mana ajaran kita tak difahami ataupun ajaran kita ditolak, jangan terasa berat hati sangat. Teruskan berdoa untuk kebaikan orang yang kita sampaikan padanya itu dan menaruh harapan Allah SWT. Jadi senang dari empat pengajaran. Jadi kita habis kat sini. Ha. Ada soalan tak? Oh, ni ada. Ada soalan tak? Kadang kita ada pengajaran, ada soalan tak? Alhamdulillah, tak ada soalan. Maka minggu depan kita akan baca ayat yang ke-7 dan ke-8. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.